Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua, Muhyiddin ya membuat kenyataan menyokong tindakan Perdana Menteri kita ataupun beliau berterima kasih ya dengan pengumuman yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri. Tetapi sahabat semua, dalam masa yang sama beliau tetap menyebarkan berita palsu. Ini antara perkara-perkara yang dijajah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Katap ini. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Muhyiddin ya, terima kasihlah Anwar kerana turunkan harga telur. Itu antara kenyataan daripada Muhyiddin ya dalam yang terkini. Jadi kalau kita lihat ya secara detailsnya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini, Muhyiddin Yassin menjangkakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan satu mekanisme komprehensif untuk menurunkan harga barang. Bagaimanapun kata bekas Perdana Menteri itu, jangkaan Malaysia apabila tiada sebarang kenyataan mengenai pakej ekonomi dan bantuan rakyat yang bernilai 4 bilion yang bersama dengan jumlah penjimatan perbelanjaan kerajaan hasil penyasaran subsidi diumumkan. Masih terlalu awal. Ya, sabar. Ini satu demi satu. Jangan secara drastik ya diumumkan namun tidak lengkap mekanismenya. Itu yang seringkali dilakukan oleh Kerajaan PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Katanya lagi, namun yang diumumkan hanyalah penurunan harga telur yang melibatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak 100 juta sahaja. Jangkaan Malaysia katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam Anwar menerusi satu kenyataan berkata kerajaan memutuskan harga runcit telur ayam seluruh negara diturunkan 3 sen sebiji. Itu sebiji, tapi biasanya orang jual ya di dalam satu paket itu sahabat semua ada 12 berapa di dalam. Jadi kalau kita kira-kira besar penurunannya. Jadi kata ini selaras usaha mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Sehubungan itu harga runcit bagi telur ayam grade A, B, dan C masing-masing turun kepada 42, 40 dan 38 sen sebiji berkuat kuasa 2 hari yang lalu. Ya, dalam kenyataan yang sama Perdana Menteri berkata kerajaan masih menanggung sekitar RM7 bilion subsidi berkaitan dengan diesel di Semenanjung. Kerana apa? Kerana minyak diesel itu tidak pernah ditarik tidak benar ya seperti mana yang dinyatakan oleh pembangkang oleh Muhyiddin Yassin. Kononnya subsidi diesel itu ditarik ya, bukan ditarik tapi disasarkan. Subsidi diganti kepada subsidi bersasar. Dan juga subsidi minyak diesel kepada nelayan, petani, pemandu bas dan macam-macam lagi sahabat semua, tidak ada peningkatan. Mereka tetap kekal menerima harga yang bersubsidi. Sambil menjelaskan subsidi tidak dihapuskan, katanya apa yang dilakukan adalah memastikan pengurusan subsidi yang lebih cekap, tidak tiris dan sampai kepada kumpulan rakyat yang selayaknya. 15 Jun lalu, Menteri Komunikasi selaku juru cakap Kerajaan Madani mengumumkan berita Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu berkaitan dengan barangan makanan keesokan harinya. Dan mengulas lanjut, Muhyiddin berkata sebenarnya banyak lagi barangan keperluan seharusnya diturunkan harga. Terima kasihlah Perdana Menteri, katanya, sebagian daripada usaha kerajaan untuk mengembalikan hasil penjimatan subsidi bersasar. Cuma yang naik harga selepas menaikkan subsidi katanya diesel bukan saja telur, banyak lagi barang perkhidmatan, termasuklah tambang bas sekolah. Ini yang saya katakan tadi ya. Beliau masih menyebarkan berita palsu sebab tambang bas ini sebenarnya tidak ada alasan untuk dinaikkan. Yang menaikkan itu adalah individu-individu ataupun syarikat-syarikat yang sengaja ya untuk menaikkan harga dan mungkin juga mensabotaj usaha daripada kerajaan. Sedangkan mereka sebenarnya masih ya mendapat subsidi diesel. Jadi itu yang saya katakan, bukan semua ya, mereka hanya mungkin geng-geng kepada pembangkang saja yang akan menaikkan harga, kerana banyak lagi pengusaha bas memberikan jaminan ya bahwa bas sekolah jamin tidak akan naikkan harga ya, naikkan tambang bas. Sebab apa? Sebab mereka masih mendapat subsidi. Mari kita lihat kenyataan ini, berapa subsidi. Sekali lagi kita ulang hari demi hari supaya penipuan
penyebaran berita palsu yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan utama daripada Perikatan Nasional ini. Kita jawab dengan fakta. Gabungan Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Malaysia memberi jaminan tidak akan menaikkan tambang bas sekolah susulan pelaksanaan subsidi diesel bersasar. Presidennya Muhammad Rafiq Muhammad Yusof berkata, tambang tidak akan dinaikkan kerana pengusaha bas kekal menerima subsidi diesel RM RM1.88 seliter seperti mana yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Jadi ini buktinya sahabat semua. Muhyiddin kata bas sekolah tambangnya sudah naik. Itu satu penipuan. Ya, kalau ada naik itu adalah tindakan daripada pengusaha-pengusaha bas ataupun individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan mereka masih kekal mendapat RM RM1.88 seliter subsidi diesel yang diberikan kepada mereka. Jadi tidak logik ya, tambang bas sekolah ini akan naik ya. Ia akan naik kalau individu itu tidak bertanggung jawab. Jadi dia juga menyatakan terkejut apabila Perdana Menteri memberi amaran kepada pengusaha bas sekolah supaya tidak menaikkan tambang atau berdepan dengan tindakan. Kami berjanji tiada kenaikan kadar tambang bas sekolah yang akan dikenakan kepada ibu bapa kerana kami masih menerima subsidi. Jadi tiada isu sebenarnya, katanya. Bagaimanapun saya tidak menolak kemungkinan jika ada pengusaha menaikkan kadar tambang adalah mereka yang tidak berdaftar sebagai ahli persatuan dan mungkin juga tidak berdaftar dengan agensi pengangkutan awam darat, katanya di petik utusan Malaysia. Jadi mengulas lanjut, Rafiq berkata tambang bas sekolah semasa akan kekal seperti yang dipersetujui oleh pengusaha dan ibu bapa. Jadi kemarin Anwar berkata pengusaha bas sekolah yang menaikkan tambang akan berdepan dengan tindakan dibatalkan lesen mereka kerana menaikkan harga perkhidmatan. Jadi Datuk Seri semasa dalam ucapan mengatakan, katanya kita akan bagi amaran, kamu diberi subsidi. Jika kamu naik harga, dalam keadaan kamu dapat subsidi, kami tarik lesen kamu dan batalkan syaratnya, kata Perdana Menteri. Sebelum ini Presiden Persekutuan Persatuan Bas-Bas Sekolah Amali Munif Rahmat juga menafikan pihaknya mempunyai perancangan untuk menaikkan tambang. Dia berkata pengusaha bas tidak akan sewenang-wenangnya menaikkan tambang bas sekolah tanpa alasan kukuh. Pada masa yang sama, menurutnya kenaikan tambang bas tidak bergantung kepada kepada harga diesel semata-mata. Kalau kita naik pun bukan sebab minyak naik, tapi disebabkan peningkatan kos operasi seperti minyak hitam naik, tayar alat ganti dan upah bengkel. Tapi biasanya pengusaha takkan naik tambang sewenang-wenang. Kalau boleh tampung kos itu, dia takkan naik tambang, ujarnya lagi. Amali berkata pihaknya kesal dengan kenyataan yang dibuat Perdana Menteri yang sifatnya akan satu bentuk ugutan terhadap pengusaha bas sekolah. Ya, ini bukan ugutan, tapi ya apabila disebarkan oleh pemimpin-pemimpin daripada pemimpin utama ya, bukan pemimpin biasa. Tapi Presiden Parti Bersatu Pengurusi Perikatan Nasional katanya tambang bas itu meningkat. Jadi apa respon kerajaan? Seharusnya kerajaan memberi respon seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Seperti mana yang dikabarkan juga beberapa hari lalu, ada 3 syarikat ya, ada 3 buah syarikat yang menaikkan harga perkhidmatan, 3 syarikat naik harga perkhidmatan didakwa minggu depan. Itu antara satu kenyataan yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi kita tunggu dulu, kita lihat. Ini dia berita itu. Jadi penguatkuasaan sedang dijalankan sebenarnya ya. Penguatkuasaan sedang dijalankan. Yaitu 3 syarikat naik harga perkhidmatan didakwa minggu depan. Jadi sesiapa sahaja individu, pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab yang menaikkan harga perkhidmatan akan didakwa. Seperti mana 3 syarikat pengangkutan di negeri yang gagal memberikan penjelasan kewajaran tindakan menaikkan harga perkhidmatan Ops Kesan 2.0 yang dilaksanakan sejak 6 Jun yang lalu. Bakal didakwa di depan mahkamah minggu depan ya, minggu ini. Mengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Norina Jaafar berkata pihaknya telah mengeluarkan notis bertulis Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kepada ketiga-tiga syarikat itu, namun masing-masing gagal memberikan respon dalam tempo yang ditetapkan. Jadi ini yang berlaku sahabat-sahabat semua ya. Kerana ada beberapa pengusaha yang cuba ya menaikkan harga. Jadi ada di antara 3 syarikat itu sebenarnya
telah pun bakal didakwa, ya, bukan telah pun tapi bakal didakwa dalam beberapa hari ini. Jadi kenyataan Muhyiddin Yassin kononnya kerana penarikan ataupun penyasaran subsidi diesel ini menyebabkan bas tambang sekolah itu naik, tapi sebenarnya tidak ada alasan kerana mereka masih menerima subsidi minyak diesel sebanyak RM1.88. Cuma yang menaikkan itu adalah individu-individu atau pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan, sedangkan mereka masih, ya, menerima subsidi minyak diesel RM1.88. Jadi jelas sahabat semua, ini adalah satu hasutan penyebaran berita palsu, ya, yang kita lihat, ya, pemimpin pembangkang hari ini sudah kehilangan arah, tidak punya modal untuk dimainkan. Jadi bagaimana dengan pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.